buat PDPR serupa tak buat. Ibu bapa tidak menangani anak-anak PDPR di rumah. Anak-anak ada yang fokus dan ada yang langsung tidak fokus. Masing-masing mempunyai pelbagai alasan dan stigma tentang PDPR. Hush, macam kedengaran ibarat bangau oh bangau. Tetapi tidak mengapa. Apa saja alasan, pandangan dan kritikan yang diberikan, saya yakin yang utamanya ialah peranan guru itu sendiri. Kerana saya percaya guru telah melakukan yang terbaik menjalani PDPR ini. Pembelajaran di rumah. Bagaimana guru menghadapinya? Pembelajaran di rumah. Apakah minda guru sedia berhijrah demi menyampaikan ilmu? Begitulah bunyinya persoalannya, akan kita kupaskan isunya hari ini bersesuaian dengan musim pandemik yang penuh pancaroba. Dengan gelombang PDPR yang penuh berliku bagi ibu bapa, guru-guru dan murid itu sendiri. Nak tak nak, kita perlu hadapinya demi masa depan anak-anak murid kita. Tajuk perbincangan PDPR. Hijrahkah minda guru? Inilah yang perlu kita kupaskan dan bincangkan dengan lebih lanjut lagi. Hijrah. Satu perkataan yang cukup membawa makna yang besar yang akan merubah sesuatu ke arah yang lebih baik. Cuma yang pasti untuk hijrah itu, pasti perjalanannya cukup mencabar dan berliku. Bagi kupasan lanjut, majlis dengan sukacitanya mempersilakan Yang Berbahagia Al-Fadhil Ustaz Datuk Haji Badishah bin Haji Alauddin, Imam Besar Masjid Negeri Sultan Haji Ahmad Shah, Kuantan Pahang, yang akan melantunkan keindahan bahasanya, melantunkan dan mengeluarkan segala ilmunya hebat yang ada pada beliau untuk mentafsir setiap kesusahan itu. Pasti ada kemudahannya. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Allahumma idfa' 'anal waba' wal ghala' wal riba waz zina wal mihan was su'al fitan. Ma zahara minha wa ma batan an baladina hadha khasatan wa an sa'iril biladil muslimina 'amatan ya rabbal 'alamin. Allahumma raddina biqada'ika wasabirna ala balaika wa auzi'na syukra ni'maika. Ya Allah, jadikan kami redha dalam menerima segala takdirmu, jadikan kami sabar dalam menerima segala ujianmu, dan bimbinglah kami supaya sentiasa syukur kepada nikmat-nikmatmu. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Raziuddin Sulaiman selaku pengacara majlis. Yang saya hormati Encik Zainuddin bin Muhammad Noor, pengarah Institut Aminuddin Baki. Seterusnya yang diraikan seluruh rakan-rakan seperjuangan warga Open University Malaysia Pahang, yang diraikan juga kepada kepimpinan dan warga Sekolah Kebangsaan Tanjung Batu. Seterusnya yang kita raikan juga pagi ini seluruh guru sekolah-sekolah zon pendidikan Semantan, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, seterusnya para pelayar yang mengikuti siaran kita pada pagi ini sama ada menerusi pelantar YouTube maupun Facebook. Yang menonton dari utara didoakan moga sejahtera, yang menonton dari timur moga terus makmur, yang menonton dari barat moga dapat berkat, yang mengikuti kita dari selatan moga dapat keampunan. Sebenarnya program pada pagi ini saya diminta menyampaikan tajuk selama 45 minit berkenaan PDPR, hijrahkah minda guru. Pertama, saya merasa begitu tersanjung dapat bersama bergabung dengan warga pendidikan, yang mana kita semua sedia maklum bahawa mengajar ini, mendidik ini adalah kerja yang sangat mulia, kerja yang sangat dipuji. Sebab itulah kata Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, dia berpegang guru kepada Shibawayh, seorang, ini semua tokoh-tokoh jagoan di bidang bahasa, sastra Arab. Dia pernah mengatakan bahawa Ar-rijalu arba'atun. Dunia ni manusia ada 4 passion saja.
4 jenis saja manusia. 4 jenis manusia inilah yang berkicau dalam Facebook, yang bercakap dalam WhatsApp, yang bercakap siang malam 4 jenis. Itu yang kita jadi pening sebab ada 4 jenis orang yang bercakap, 4 jenis mulut. Pertama, kata beliau, rajulun yadri wa la yadri annahu yadri fadzaka ghafilun fanabbihu. Golongan pertama adalah orang yang tahu tapi dia tak tahu bahawa sebenarnya dia tahu. Maka ini orang yang lalai. Maka kau tolong ingatkan dia. Ini golongan pertama manusia. Yang kedua, wa rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri fadzaka jahilun fa'allimu. Manusia kategori kedua, orang yang tidak tahu dan dia tahu bahawasanya dia sebenarnya tak tahu, maka itulah orang yang bongok, ajarlah dia. Ni pun ramai yang kaki komen kategori kedua. Dia pala tahu panggil. Dia tak tahu sebenarnya dia tak tahu. Bahaya betul. Banyak bercakap. Yang ketiga, wa rajulun yadri wa yadri annahu yadri fadzaka aqilun fattabi'uhu. Golongan ketiga adalah seorang yang tahu bahawa dia memang tahu, maka itulah orang yang pandai, maka ikutlah dia. Ini golongan ketiga. Yang keempat, wa rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri fadzaka ma'ikun fahdaruhu. Yang keempat, orang yang tidak tahu dan dia tidak tahu bahawasanya dia sebenarnya tidak tahu, tapi dia mengajar pula orang lain, maka itulah orang bongok. Jauhkanlah diri daripada orang sebegini. 4 jenis manusia. Dan beruntunglah para guru, para pendidik sekalian duduk pada kategori yang ketiga. Wa rajulun yadri wa yadri annahu yadri fadzaka aqilun fattabi'uhu. Orang itu dia tahu dan sememangnya dia tahu bahawa dia tahu, maka itulah orang yang pandai. Maka engkau wahai manusia hendaklah ikut orang-orang sebegini. Balik kepada ceramah kita. Tanpa kita sedari, saudara-saudari sekalian, hari ini genap 533 hari ataupun setahun 6 bulan 4 hari. Kita berada dalam satu tempoh dipanggil kordon saniter. Kordon saniter ni berarti tempoh proses, tempoh pembersihan besar-besaran. Sama ada dengan kaedah physical distancing, self-quarantine, circuit breaker, self-isolation, total lockdown. Ataupun di tempat kita lebih popular dengan gelaran Perintah Kawalan Pergerakan, PKP. Ubah hujung sajalah, sama ada diperketatkan, pemulihan bersyarat dan sebagainya lagi. Dan kita kena akui bahawa pandemik COVID-19 ini memang memberi kesan yang sangat besar kepada kita semua dan menggegarkan satu dunia. Bukan hanya daripada sudut kesihatan, bahkan dari sudut keselamatan, dari segi ekonomi, sosial, dan dalam dunia kita adalah dunia pendidikan. Iaitu hari ini ada 120 buah negara yang baru saja selesai daripada menutup sepenuhnya sekolah dan juga institut pengajian tinggi mereka. Yang mana penutupan ini telah menyebabkan proses pengajaran dan pembelajaran seramai 1.2 bilion murid dan para pelajar telah pun terganggu. Dan ini sangat menakutkan kita. Sudahlah ekonomi jatuh, belajar tak dapat diteruskan, maka ini lingkaran maut. Iaitu dah miskin, jadi bodoh pula lagi. Sebab itu kita banyak bersyukur kepada Allah telah memberi kita pengembangan yang baik. Bagi kita di negeri Pahang, kita dah pun merasa duduk di dalam fasa yang keempat dan menuju ke arah endemik. Dan ada beberapa sahabat-sahabat, saudara-saudara negeri-negeri kita yang lain juga telah pun memasuki dalam kumpulan fasa yang keempat. Dan kita bersyukur sebab kita berjaya mengharungi suasana burnout ini dengan penuh kejayaan. Alhamdulillah. Maka disebabkan oleh pandemik ini jugalah kita telah terpaksa menempuh beberapa norma baru dalam kehidupan kita yang sebelum ini kita tidak pernah menempuh perkara-perkara itu. Dan Alhamdulillah, rakyat Malaysia diiktiraf antara rakyat yang paling taat kepada norma baru. Beberapa pasukan penyelidikan ada buat kajian tentang pematuhan SOP ini dan di peringkat universiti pun banyak kajian dibuat dan kajian tentang COVID-19, SOP dan sebagainya ini memang tersenarai di universiti dalam artikel berimpak tinggi, Q2. Begitu baik sekali pematuhan SOP masyarakat di Malaysia. Dan sememang kajian COVID-19 itu sendiri memang banyak. Sehingga ada dalam 65,000 COVID-related publications
Dan di negara kita saja ada 750 kertas kajian dan penulisan tentang COVID. Saya tertarik nak berkongsi tentang finding yang ditemui oleh pasukan para penyelidik daripada universiti tentang pematuhan rakyat Malaysia terhadap SOP. 80.5% rakyat Malaysia ada pengetahuan yang cukup mengenai isu COVID-19. Dia ada pengetahuan, dia tahu. 96.7% daripada rakyat Malaysia didapati tak ada masalah memakai pelitup muka. 90% sangat menjaga penjarakan sosial. 88.7% memang kerap mencuci tangan, menggunakan sanitizer ataupun menggunakan air. Cuma ada masalah-masalah yang lain. Penggunaan pelitup muka menyebabkan golongan OKU menjadi lost daripada segi komunikasi. Mereka selama ni bercakap dengan kita dengan memahami dan memerhatikan pergerakan bibir seseorang. Jadi dengan kita menutup pakai mask, jadi mereka rasa dunia ni begitu sunyi. Tapi itu bab yang lain. Dan 89.2% daripada masyarakat negara kita ada kesedaran tinggi terhadap pembudayaan norma baru ini. Dan kalau di Pahang, pernah dibuat kajian oleh pihak UKM, sikap positif penduduk di negeri Pahang terhadap wabak COVID-19 mencapai 96%. Dan juga 95.4% daripada penduduk Pahang didapati sangat mematuhi arahan PKP yang dilaksanakan oleh pihak berkuasa. Sebab itu masa kita banjir pada awal tahun 2021, kami pihak masjid ada turun padang untuk bantu. Tapi sebab kita masa tu kalau nak turun bantuan kena lalui proses PKOB dan berbagai. Jadi kita lantik home base lah. Mana lantik kalau di Maran, kita lantik orang Maran untuk jalankan kerja-kerja bantuan. Ada beberapa kampung yang pasukan petugas home base yang kami hantar untuk pergi membantu. Tak benar kan kami masuk ke rumah mereka, tak benar. Sebab bagi mereka ni suasana pandemik, tak sesuai datang. Itu sedang dia susah. Dia susah, musibah, banjir, dia tak bagi kita masuk. Artinya pematuhan orang kampung sangat tinggi. Sampai sekarang ni pun apabila kita dah boleh rentas negeri dan sebagainya, ada orang masih lagi ada ketakutan, itu masih ada. Oh ni tak bahaya ke ni. Kita tidak bincang lah sama ada wajar ataupun tidak. Tapi yang penting kesedaran di kalangan masyarakat itu memang tinggi. Maka antara norma baru yang terpaksa kita tempuh adalah proses pengajaran dan pembelajaran di rumah ataupun PDPR. Kita kena akui saudara-saudari sekalian, pelaksanaan PDPR ini bukanlah sesuatu yang mudah. Sebab itu saya melihat bebanan PDPR dia lebih tertumpu kepada ibu bapa dan murid berbanding guru dan pihak sekolah. Apa sebab? Kerana prosesnya berjalan di rumah. Cikgu-cikgu atas talian. Yang perlu monitor anak-anak adalah ibu bapa. Homework mereka dan bagai-bagai lagi. Dan benda ini adalah budaya dan juga gaya hidup baru yang tak pernah kita tempuh. Mungkin bagi generasi dulu mereka kenal dengan budaya belajar secara atas talian ini, tapi zaman dulu gaya post. Misalnya belajar dengan maktab adabi misalnya. Itu juga secara jarak jauh juga. Macam sekarang kita dah ada OUM dan sebagainya lagi, bukan satu benda yang pelik. Tetapi bagi kita di peringkat sekolah, itu memang satu perkara yang mengejutkan. Sebab itu, kita sebelum ni mahir dengan WhatsApp, Instagram, Facebook dan sebagainya. Saya ingat cikgu-cikgu pun memang champion betul lah kalau penggunaan alat-alat sosial media ini. Bagi contoh yang WhatsApp tadi, ataupun IG ataupun Facebook. Tapi apabila kita terpaksa berkalau dengan online video conferencing tools, yang itu agak mengejutkan. Seumur hidup kita tak pernah kenal dengan Google Classroom. Google kita kenal. Classroom kita kenal. Tapi bila digabungkan Google Classroom, ini kita tak pernah guna. Google Classroom, Google Meet, Zoom, Microsoft Teams, Skype, Webex, StreamYard dan sebagainya lagi. Benda ini tidak pernah muncul dalam kehidupan kita. Dan saya pernah jumpa penganjur gunakan Restream Studio. Ada. Saya tak pernah guna Restream Studio. Ada. Dan kita kena akui masa mula-mula PDPR ni diperkenalkan 26 Mac tahun 2020, sememangnya home based learning ni benda yang tak pernah kita buat. Kalau kita tahu bukan secara formal.
Artinya bukanlah semasa kita di maktab perguruan, institut perguruan, kita memang belajar secara rasmi cara untuk nak penggunaan alat-alat conferencing tools, video conferencing tools ini. Tapi lah Allah Ta'ala nak menolong kita agaknya. Memang peringkat awal huru-hara betul. Macam kami daripada peringkat masjid, bila masjid tak boleh ceramah secara bersemuka, kita buat inisiatif lakukan ceramah secara online. Tuan-tuan tahanlah cikgu-cikgu masih lagi berkhidmat, rajin kursus, banyak ladap dan sebagainya. Macam mana kami nak minta kepada tutup guru ni, orang kampung, orang pencen, supaya menggunakan segala bentuk online video conferencing tools ini. Betul peringkat awal memang huru-hara betul. Kita hak jadi pandai pada pagi ni sebab dah setahun lebih. Itu pandai sangat dah. Cari frame-nya, bahu samanya, eye level dengan kamera bagai-bagai. Dulu mana kereti? Mana kereti? Tak pandai. Mula-mula buat saya masih ingat. Ada penceramah hak nampak lubang hidung pada awal sampai habis. Dah dia nak berceramah, dia letaknya telefon tu atas meja. Dia duduk begini. Kita tengok ke lubang hidung dia daripada mula sampai habis. Ada nampak kipas pun ada. Dia kira asal letak je. Nampak kipas. Berputar-putar. Pening kepala kita tengok kipas daripada mula sampai habis. Ada ustazah mengaji, tengah mengajar. Yalah, masa tu tak pandai nak pilih lokasi. Ni retilah cari dinding, cari apa. Suami melintas di belakang. Letak baju, perut begitu. Benda jadi aib. Saya ingat cikgu-cikgu perempuan pun banyak yang tak pakai tudung, lupa off kamera. Benda-benda itu kita tidak pandai di peringkat awal. Ada yang lupa mute mikrofon. Macam pagi ni, OUM ni dia profesional. Pakai-pakai online ni tak ada apalah. Cakap je lah. Cakap. Tak ada. Kalau main dengan orang tak kerti ni, kejap kan ni orang ni cakap. Kejap kan ni orang cakap. Ni cakap. Pening kepala kita. Dengar isteri beletir di belakang. Campur sakit jiwa lagi. Sakit jiwa tuan-tuan. Cakap pakai telefon ni, sakit jiwa je saya daripada mula tadi. Saya cakap, saya pandang muka saya. Mana ada orang ke dalam ni? Tak ada. Kalau dalam Facebook dengan dalam YouTube tu lain lah. Adalah muka-muka penonton ke apa ke. Ini tak, saya pandang muka saya. Dua gambar pula tu. Mau tak gila kita jadi. Rasa cakap seorang. Macam cakap depan cermin. Pandang mungkin. Tapi bila dah lama-lama, Allah mudahkan. Sebab niat kita bukan nak buat benda tak sunnah. Niat kita nak mengajar supaya orang jadi lebih baik daripada kita, nasib mereka nanti. Dan kita tak nafikan cikgu-cikgu memang pening ketika arahan PDPR ni dikeluarkan. Masa 26 Mac arahan ni dikeluarkan. Ramai di kalangan kita sedang cuti masa tu. Ada kalangan cikgu yang ada luar negara pun ada. Balik-balik kena buat. 15 April 2020, kajian isytihar. UPSR PT3 tahun 2020 batal. 21 Disember tahun 2020 JPA keluar perkeliling. Perkenalkan dasar baru, kerja daripada rumah. Baik itu, benda ni semua mengejutkan kita. Dan saya secara peribadi tidaklah memandang bahawa PDPR ini sebagai satu kaedah yang 100% bagus. Tidak juga. Mungkin ini hanya pandangan saya saja. Pertama, saya melihat penjadualan yang terlalu mengejar silibus. Maksudnya, yang kita kena ukur adalah keberkesanan. Bukannya berjam-jam kita ber-PDP, janji silibus habis. Lepas itu saya melihat silibus dan topik itu perlu dinilai semula. Dan benda ini bukan bincang di peringkat kita lah pagi ini, di peringkat orang kementerian, orang jabatan, orang PPD dan sebagainya. Dan kita melihat juga pemusatan kuasa tanpa meraihkan kepelbagaian perbezaan latar belakang lokal sesebuah sekolah. Bermakna mungkin arahan daripada satu tempat kepada semua pihak sekolah dan mereka memandang bahawa semua sekolah ni latar belakang lokalnya adalah sama. Walhal perlu ada kepelbagaian. Mungkin ada sekolah suasananya sesuai dengan PDPR. Yes. Ada sekolah yang sesuai mungkin online atau secara hybrid. Ada sekolah yang sesuai dengan cara offline, iaitu rakaman saja. Mungkin ada sekolah yang boleh menggunakan cara drive-thru notes. Ibu bapa lalu kat Pondok Jaga ambil nota. Ataupun ada sekolah yang kita kena buat cara delivery nota ataupun homework ke rumah pelajar. Ada sekolah terlalu remote, terpaksa gunakan TV pendidikan. Jadi benda-benda itu berbeza, ada kepelbagaian. Dan sekali lagi benda juga bukan level kita lah untuk nak bincangkan dalam seminar kita ini. Dan yang ketiga saya melihat
isu PDPR adalah isu penggunaan komputer yang terlalu berlebihan. Dan kita khawatir anak-anak kita nanti, pertama bila penggunaan komputer terlampau berlebihan, mata mereka tak kuat. Tuan-tuan percayalah, cikgu percayalah. Anak-anak kita nak balik ke sekolah nanti, mungkin ada yang sebelum ni tak pakai spek, ni dah pakai spek. Ataupun ada yang mengadu dalam kelas, tak apa nampak cikgu. Papan putih tu tak apa nampak. Itu dia sebab banyak main telefon. Bukan dia main. Kita terpaksa menggunakan telefon ini. Itu secara fizikal, secara emosi. Di Jepun sekarang ni, anak-anak muda mereka dilanda satu masalah, dia panggil hikikomori. Hikikomori ni penyakit introvert. 700,000 individu orang muda di Jepun selepas daripada era pandemik ini, mereka didapati bermasalah penyakit hikikomori ni, penyakit introvert, penyakit tidak tahu bergaul dengan orang. Jenis kalau orang datang ke rumah, dia tak reti nak raih, dia duduk terperak dalam bilik. Sebab mereka dah berbulan-bulan layan komputer untuk proses pelajaran dan bagai-bagai lagi. Jadi mereka sudah menjadi makhluk media sosial, bukan makhluk sosial lagi. Kawan-kawannya semua dalam talian. Dan ini harga kita kena bayar untuk suasana pembelajaran secara PDPR ini. Tetapi ya, dalam suasana perang berhadapan dengan pandemik, sudah pastilah, walaupun ini bukan cara terbaik, tapi ini adalah cara alternatif kita untuk beri pendidikan yang terbaik kepada anak-anak. Saudara-saudari sekalian, bagaimana kita menyikapi norma baharu ini, khusus daripada PDPR ini? Kita tahu bahawa hijrah sebagai satu perkara yang sangat mustahak di dalam Islam. Dipilih oleh Sayyidina Umar Al-Khattab sebagai pemilihan kiraan takwim Islam. Apa sebab? Kerana Sayyidina Umar bersepakat dan bersetuju dengan pandangan pada zaman dia ketika itu bahawa manusia ini tak boleh tidak mesti berubah. Sebab itu hijrah dalam Quran disebut sebanyak 28 kali kalimat hijrah dalam Quran. Dalam bentuk past tense ada 12 kali. Dalam bentuk future and present tense ada 3 kali. Dalam bentuk perintah hijrah ada 6 kali. Dalam bentuk singular ada sekali. Dalam bentuk plural ada 4 kali. Ada ayat hijrah khusus untuk wanita. Ada satu ayat. Artinya diulang-ulang. Sebab itu hijrah ini adalah sunnatullah. Dalam bahasa kita sekarang, hijrah ini adalah transformasi. Transform. Apa makna transform? Dia asal dua perkataan. Trans and form. Trans maknanya melintas dari satu sisi ke satu sisi ataupun across. Dan ataupun beyond, melampaui. Itu juga trans. Kalau form maknanya bentuk. Artinya dalam kita nak melakukan transformasi, kita nak mengubah rupa, bentuk, sifat, fungsi daripada yang baik kepada yang lebih baik lagi. Ataupun kita nak mengubah atau mengalihkan bentuk, rupa, sifat, fungsi daripada yang tak baik kepada baik. Cuma dalam prinsip transformasi, dia punya petua paling asas sekali ataupun sipir paling asas sekali adalah kita kena start daripada firman Allah. Apakah Allah Ta'ala berikan jalan untuk orang yang nak berubah, nak transform? Allah Ta'ala menyebut dalam surah Ar-Ra'd ayat 11, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Aku tidak akan mengubah nasibmu sehingga kamu mengubah diri kamu sendiri. Allah Ta'ala maha berkuasa. Tapi nak mengubah seorang, Allah Ta'ala bukan tak nak campur. Engkau kena ubah diri engkau sendiri, baru aku tolong. Ma bi anfusihim, dalam diri dia. Maka tak boleh tidak, kita kena bersedia untuk berubah dan menerima perubahan ini. Kita kena berubah kalau ingin jadi cemerlang. Kata Albert Einstein, siapa orang gila? Orang tanya kepada dia. Kata dia, orang gila adalah mereka yang nak buat perubahan pada masa depan, tapi strateginya, perbuatannya pada hari ini sama saja dengan hari semalam. We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them, kata Albert Einstein. Mana mungkin kita mengubah masa depan dengan menggunakan pendekatan masa lampau? Mana mungkin?
Itu ada satu pesanan pujangga Arab. Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Siapa-siapa yang hari ini lebih baik daripada hari semalam, ini orang rabih, banyak untung. Ini orang banyak untung. Wa man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa maghbunun. Siapa-siapa yang hari ini serupa dengan hari semalam, ini orang kena tipu. Kena tipu, serupa. Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'unun. Siapa-siapa yang hari ini lebih buruk pada hari semalam, ini orang dilaknat. Celakalah orang ini. Justru itu saudara-saudari sekalian, kalau ingin perubahan, kita kena berubah. Maka dalam kita nak memberi pendidikan pada anak-anak, setiap cabaran yang berlaku, kita berubah. Supaya kita dapat teruskan amanah dan tanggungjawab kita untuk memberi pendidikan kepada anak-anak. Sebab itulah kegagalan kebiasaannya berpunca daripada dua sebab. Pertama, kegagalan itu berpunca daripada orang yang kerjanya hanya berfikir tapi tak pernah bertindak. Yang kedua, orang yang hanya bertindak tapi tak pernah berfikir. Those who thought but never did, and those who did but never thought. Orang yang hanya fikir, mana daripada awal tahun dia fikir. Ni dah bulan 10, 16 hari bulan. Dia mikir, macam mana aku ni nak sambung master ke tak? Nak sambung master ke tak? Nak sambung PhD ke tak? OUN ke universiti mana ke? OUN ke? Duk mikir siang malam, dah bulan 10. Umur dah makin meningkat. Bila umur meningkat, lutut tak berapa kuat, mata tak berapa nampak, baru terhege-hege. Sebab lambat. Dia banyak berfikir. Nak melakukan perubahan di sekolah, pentadbiran misalnya, daripada awal tahun sampai bulan 10. Masih lagi tak ada inovasi kreativiti baru. Sebab kerjanya berfikir, suara hari-hari. Gagal. Dan juga, orang yang hanya buat kerja, tidak berfikir pun gagal juga. Buat, menono, nyondol, main buat. Tak ada nak bincang, tak ada nak pakat, tak ada nak fikir baik buruk, main buat je. Ini jenis gamble pun akan mengalami kegagalan. Sebab itu saudara-saudari sekalian, apakah nilai yang menyumbang kepada transformasi dalam suasana norma baru kita ini? Tak lain tak bukan, kita terpaksa mengubah sikap kita. Kita terpaksa ubah. Banyak perkara kita kena ubah. Pertama, kita ubah dari segi perangai kita. Ubah strategi kita. Ubah taktik kita. Perkasakan perangai. Perkasakan strategi. Perkasakan taktik. Dalam menghadapi musuh COVID-19 ini, strategi kena ubah. Alhamdulillah pihak kementerian sejak bertukar menteri ini kita tengok Kementerian Kesihatan dah ada perubahan-perubahan dari segi strategi. Move away from daily monitoring cases, stop counting cases. Dulu hari-hari bilang kes. Hari-hari bilang kes. Kita hafal dah berapa ribu. Soalan standard asal pasal berapa ribu hari ni? Berapa hari ni? Faham berapa? Kuantum berapa? Ni ke? Daily monitoring of cases. Sebab kita counting cases, benda tu daripada tahun lepas kita ingat tapi kes tak turun juga. Sebab itu kalau di luar negara, mereka fokus on medical outcomes. Berapa ward kita sedia? Berapa orang dah sembuh? Dan benda ni kita tak payah cerita dah sebab dah pun diubah. Dah pun diubah. Alhamdulillah. Kalau tak hari-hari sidang akhbar. Dan tidak memberi kesan pun. Alhamdulillah diubah. Kemudian, ubah sikap daripada segi bantuan misalnya. Dalam suasana pandemik ini, dulu orang bagi bantuan PPE, hantar ke pihak sekolah, pihak masjid, hantar ke hospital, personal protective equipment ni lah. Hantar bakul makanan, food bank lah maksudnya. Ada dompet peduli umat, ada kotak rezeki, ada gerobok rezeki, ada infak dapur umat, ada apa lagi, santunan du'afa, macam-macam branding lah dia orang ni semua buat. Begitu hebat. Tetapi adakah benda tu masih boleh dikekalkan? Tak.
kita ubah pula sekarang mungkin membantu dari sudut tabung pengurusan jenazah COVID. Sebab kos untuk menguruskan jenazah yang kena COVID ni tidak rendah juga kos mereka, kerana petugas yang nak menguruskan jenazah ini dia punya masa begitu lama. Walaupun ada setengah orang yang berkira ni, dia kata tepuk-tepuk tayamum pun banyak tu bayarnya. Memang tepuk tu tuan-tuan pun boleh buat, tapi hak daripada awal menunggu SOP prosesnya itu sampai nak ketepuk itu panjang masanya. Satu jenazah kadang berjam-jam. Satu jenazah. Jadi masa panjang. Jadi tabung pengurusan jenazah COVID ini ditubuhkan untuk menyantuni keluarga-keluarga yang susah. Jadi sentiasa berubah. Sebab itu saudara-saudari sekalian, saya melihat nilai yang paling utama dalam mana-mana perubahan menghadapi transformasi ke kejayaan ini, paling utama adalah sikap. Jangan jadi orang yang buruk perangai. Hati busuk bagaikan bangkai. Halal diambil, haram dipakai. Aib menimpa, malu terbagai. Perangai elok tidak tercela, akhlak dijaga, maruah dibela. Agama dijunjung di atas kepala. Kita jadilah orang yang seimbang. Seimbang iman dengan takwanya. Seimbang ilmu dengan amalnya. Seimbang lahir dengan batinnya. Seimbang kerja dengan lidahnya. Ini orang yang hebat. Ada satu artikel yang pernah saya baca. Apa syarat untuk seorang tu berubah? Kita nak jadi yang terbaik dalam suasana yang tak pernah dijangka seperti pandemik ini. Apa syarat untuk kita berubah? Dia panggil konsep 3M. 3M ni pertama, mulakan daripada diri sendiri. Jangan kita nak sibuk mengubah orang lain. Mulakan daripada diri kita sendiri. Payah tuan-tuan nak berubah daripada ceramah secara bersemuka kepada ceramah secara online. Dan sekarang ni masalah terbaru pula kalangan para penceramah, saya tak pasti di sekolah cikgu-cikgu ada atau tidak dilema ini. Kami para penceramah nak ubah daripada ceramah online kepada ceramah bersemuka. Allah bercinta tuan-tuan, la ilaha illallah. Bercinta. Sebab dah sedap lah mengajar dalam online. Kita berceramah online. Macam tuan-tuan panggil saya ceramah online. Bapak lah sedap tuan-tuan. Ceramah bucu katil. Ceramah bucu katil. Pacak kamera lebih korang. Cari mana tempat orang tak lalu lalang. Ya selalu. Lemari pun lemari lah. Janji keluar muka. Bayang kalau bersemuka. Allah bercinta nak bawa kereta daripada Kuantan lalu Temeloh. Apa lagi kereta Batu. Contoh lah contoh. Sedap sangat. Tapi kalau kita tak mau berubah, bagaimana kita nak buat perubahan? Ini pengorbanan. Pengorbanan. Yang kedua, konsep 3M, mulakan daripada benda kecil-kecil. Benda kecil-kecil. Ramai orang dia nak buat perubahan terus benda yang besar. Dia nak ubah Palestin misalnya. Nak suruh Palestin tu kembali ke orang Islam. Cita-cita tu bagus tapi besar sangat. Bukan level grade awak lah nak membetulkan itu. Mungkin kita mulakan daripada yang kecil-kecil atau yang terkecil bagi kita. Contohnya senyum, sopan santun, sabar, muka manis. Mulakan daripada itu. Belajar bangun pagi, sembahyang subuh di masjid. Ini tak cerita masalah umat Palestin, Israel, Yahudi, Zionis. Bagai sembahyang bucu katil tiap hari dah macam mana. Pergilah ke masjid, jihad, berjuang. Yang ketiga, perubahan konsep 3M yang ketiga adalah mestilah dimulakan daripada sekarang. Setiap perubahan jangan bertangguh-tangguh. Contoh tuan-tuan perempuan nak sambung belajar, Masters, PhD. Sekarang terus buat. Jangan bertangguh. Sekali kita bertangguh, tak ada lah. Sedar-sedar dah tua dah kita dah. Tua dah. Esok dah pencen, baru nak jadi doktor, baru nak jadi apa. Tanda tangan tak laku dah. Sementara tanda tangan laku, sambung belajar. Ini contoh. Mulakan daripada sekarang. Now! Sebut sekarang tu pun lambat sebab 3 suku kata. Sekarang, lambat. Now! Berubah sekarang. Kita kena istiqamah lah dalam melakukan apa juga kebaikan untuk nak bawa perubahan. Tanpa istiqamah, kita tak akan mungkin berjaya melakukan apa juga perubahan untuk kebaikan. Sebab itu dalam Quran, Allah Ta'ala ulang perkataan istiqamah ini 10 kali.
terdiri daripada 9 ayat dalam 8 surah. Apa sebab Allah Ta'ala nak suruh kita ini jadi orang yang konsisten. Sekali nak buat baik, teruskan nak buat baik. Memang istiqamah susah. Tak ada orang kata istiqamah ni senang. Dia yang senang istirahat. Tidur, buta kerja. Itu yang paling senang. Nak berjaya, kena istiqamah. Sebab itu satu-satunya ayat dalam Quran yang menyebabkan Nabi jadi beruban, ayat istiqamah. Seperti kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, "Ma nuzzila ala Rasulillah ayatan hiya ashaddu wa la ashaqqu min hadhil ayatil alaih." Tidak ada satu ayat pun yang diturun pada Nabi lebih berat daripada ayat ini. Sehingga para sahabat hina qalu lahu laqad asra ilaika syayb. Sehingga sahabat tegur, "Ya Rasul, apa sekarang uban kau banyak? Sideburn beruban, rambut beruban. Apa kau banyak?" Nabi jawab, "Syayyabatni Hud wa akhwatuha." Saya jadi uban sebab ayat ini, kata Nabi. Surah Tirmizi, hadis riwayat Tirmizi. Apakah ayat itu? Kata para ulama, ayat itu adalah surah Hud ayat 112. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Fastaqim, istiqamahlah kamu wahai Muhammad. Putih rambut Nabi. Istiqamah ni susah. Maka kepada para guru sekalian, ayo teruskanlah mendidik anak bangsa, kerana ini sudah menjadi taat setia ikrar janji kita untuk memastikan pendidikan berterusan dan cemerlang kepada anak-anak kita. Walaupun susah, cabaran bentang, jangan dipedulikan. Teruskan saja. Kita hidup kalau nak melayan orang punya mulut, tak buat kerja kita jadinya. Tak buat kerja. Nak melayan ke orang. Saya nak berkongsi, kita di Masjid Negeri Setamat 1, kita adalah buat inovasi lah. Kita pejabat awam ni kan digalakkan buat inovasi-inovasi untuk memberi servis kepada umat. Jadi kita buat inovasi untuk menyediakan sejadah disposable lah. Kita tak gunakan istilah sejadah pakai buang macam hina sangat. Sejadah tu nak dibuang-buang, kita pakai disposable. Mana single use. Boleh nak guna banyak kali tapi benda tu tak tahan sebab dia hanyalah bersifat non-woven saja. Dia bukannya tahan lama. Kita sediakan untuk musafir, bukan untuk orang jemaah tetap kita yang datang ke Black Card ni. Ni budak-budak muda yang lepak di Padang MPK, yang pergi ke Kuantan Art, pergi ke Menara Teruntum. Supaya ada tempat mereka boleh datang semayang dan sejadah tu kita sediakan. Walaupun benda tu baik pada setengah orang, tetapi kalau kita tengok orang punya komen, mulut dan sebagainya, kadang-kadang kita akan rasa malas nak buat benda-benda macam ni. Sebab nak mengharapkan orang semua suka, tak akan mungkin orang suka. Tapi adakah kita kerja kerana mulut orang-orang yang toksik ini? Toxic netizen, bawang rangers, haters, fake account. Ini kalau kita nak layan, tak buat kerja kita. Lantak je lah. Kita kerja untuk memberi kepuasan kepada diri kita sendiri dan kepada klien kita mana yang appreciate, dan kita juga nak Allah Ta'ala menilailah usaha kita tersebut. Orang yang melihat daripada mata lalat itu kita tak boleh buat apa-apa. Semua buat takkan kena. Betul ada satu kisah penjual ikan. Lalas dia berhenti jual ikan. Dia layan sangat cakap orang. Dia jual ikan di pasar. Buat signboard. Tulis itu, di sini jual ikan segar. Lalulah orang. Kita panggil netizen lah. Kaki komen, lalu. Cik, kenapa encik tulis di sini jual ikan? Kenapa tulis perkataan di sini? Kami tahu encik jual di sini, bukan di sana. Dan nak buat apa? Kena edit lah. Dia buat edit. Tulis signboard baru. Jual ikan segar. Bila dah buat jual ikan segar, lalu lagi netizen kaki bantai ni. Cik, kenapa tulis jual ikan segar? Kami tahulah cik jual ikan segar, bukan jual ikan busuk. Bukan jual ikan buruk. Ya tak ya juga. Edit balik. Tulis lagi. Jual ikan. Tak atas meja. Lalu lagi netizen kaki komen. Cik, kenapa tulis jual ikan? Kami tahulah cik jual, bukan pameran. Ya tak ya juga. Edit lagi. Tulis ikan saja. Tak atas meja.
Lalu orang, cik ngapa tulis ikan? Orang tahulah awak jual ikan ke jual daging. Ya tak ya juga. Akhirnya cancel sajalah. Dia terus tak jadi jual ikan. Saudara-saudari sekalian. Sekali lagi, kalau kita nak melayan puak-puak bawang ranger, toxic netizen, haters, fake account ini, tak buat kerja kita. Yang penting jangan menyerah kalah. Tanah Pahang, tanah purba. Tempat pelbagai aneka sejarah. Kalau kata sudah di kota, pantang kita menyerah kalah. Getah dipasang di api pelita, hendak menyuluh jalan ke perigi. Kalau sepatah kata sudah di kota, jangan mudah diubah lagi. Orang nak puji ke, orang nak apa, biar lantak. Yang penting kita buat ini terbaik untuk kita berikan kepada masyarakat. Pendidikan yang tuan-tuan puan-puan ajarkan itu umpama jasa yang tidak bertepi. Tak dapat dibalas sampai bila-bila. Didik sajalah. Jangan pedulikan orang. Tapi ialah, kadang-kadang kalau nak buat perbandingan, memang ada mak bapak seperti yang dalam ucapan kita oleh Marah tadi. Memang ada orang akan bercakap macam kita ni gaji buta dan sebagainya. Tapi orang tak faham bahawa benda ini melibatkan juga teknologi dan sebagainya. Tapi yang penting saudara-saudari usah peduli dengan mulut orang ni lah. Ajar saja anak-anak kita. Baik itu bagi orang Melayu, kalau kita nak cemerlang, nak hebat, nak istiqamah, semangat kena kuat. Hidup di dunia penuh cabaran. Patah semangat, binasalah badan. Hidup di dunia godaannya banyak. Hilang semangat, maruah tercampak. Hidup di dunia banyak masalah. Lemah semangat, hidup kan susah. Bila semangat sudah patah, sebarang kerja takkan menyudah. Bila semangat sudah layu, masuk gelanggam dapat malu. Bila semangat sudah padam, ke darat sesat, ke laut pun karam. Bila semangat sudah melemah, duduk berunding, patahlah lidah. Bila semangat sudah hilang, alamat hidup diperhamba orang. Bila orang kehilangan semangat, hidupnya itu bagaikan mayat. Bila semangat sudah lari daripada hidup, baiklah mati. Bila semangat sudah menipis, tuah tercampak, maruah terhakis. Justru itu, wahai cikgu-cikgu sekalian, muslimin muslimat sekalian, ayuh kita bersemangat. Bila semangat kuat dan kukuh, sebarang kerja takkan tertangguh. Bila semangat sudah berkobar, menghadapi musuh tidak akan gentar. Bila semangat sudah menyala, sebarang kerja takkan tergendala. Bila semangat sudah menggebu, dicampak, dicabar, tidak akan layu. Ayuh kita jadi orang berpendirian teguh. Duduk tegaknya amatlah kukuh. Diterpa ribut tidak akan roboh. Pendirian teguh, dada pun penuh. Ditipu daya takkan terkecoh. Pendirian tegas, gagah berani. Taatlah sumpah, peganglah janji. InsyaAllah, kalau begitulah cara kita menghadapi setiap dugaan dalam kehidupan ini. Sama ada dalam proses kita nak mengajar PDPR ataupun kita nak jadikan yang terbaik untuk diri kita, hadapilah setiap dugaan dan cabaran ini. Moga-moga apa yang kita bahas dan bincangkan memberi manfaat kepada kita bersama. Saya sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh warga dan kepimpinan Open University Malaysia Pahang yang sudi memberi peluang kepada saya untuk menyampaikan ceramah kepada rakan-rakan seperjuangan guru sekolah-sekolah zon pendidikan Semantan ini. Selamat maju jaya kita ucapkan, dan sekali lagi sekiranya tuan-tuan ingin untuk membuat perubahan dalam diri kita dan kerjaya kita, saya pesan pada diri saya dan tuan-tuan, mari kita sambunglah pelajaran. Sambung belajar. Benda ni cabaran memang besar. Sebab sekali melangkah ke dunia pelajaran, bersedialah untuk sakit kepala. Nak tuan-tuan yang dah lama tinggal mengaji apa semua, nak belajar semula. Allah, benar betul dah rasa otak ni. Buat pula PhD. Permanent head, benda tu, sakit kepala yang berkekalan, orang panggil. Permanent head damage. Badannya memang sakit kepala. Darah pun naik, bagai-bagai. Tapi seperti yang kita sebut tadi, kalau kita nak berubah, kita kena sanggup untuk istiqamah.
Maka itulah yang menjadikan kejayaan kepada orang-orang yang kita kenal berjaya pada hari ini. Sekadar itu, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga bertemu pada lain-lain kesempatan. Kita kembali semula kepada Ustaz Raziuddin Sulaiman di Lipis. Silakan Al-Fadhil Ustaz. Alhamdulillah, syukur. Terima kasih yang bahagia Al-Fadhil Ustaz Datuk Haji Balishah bin Haji Alauddin atas kupasan yang menarik isu-isu yang dibincangkan pagi ini. Ibaratnya kalau mendengar Yang Hormat Datuk berceramah ni, ibarat kita macam makan sambil jeri, sambil petai, sambil keredah. Tak pernah nak rasa puas. Tak, sakitlah perut macam mana berita. Tak, nak juga ke binatang tu. Kata, kita cakap bahasa kita orang ya. Keredah. Mana tak kena keredah. Tak kena keredah. Tak kena. Terima kasih Yang Hormat Datuk. Saya sebenarnya bekas daripada Jait hampir 20 tahun kena. bersama dengan Jait. Alhamdulillah, terima kasih Yang Hormat Datuk. Kena. Dan banyak ya apabila bercakap tentang info ni Yang Hormat Datuk ya. Bila bercakap tentang info, kalau nak tahu info baru, kita mendengarlah apa juga yang telah dibicarakan oleh Yang Hormat Datuk. Saya dengar 533 hari kita dalam pandemik, Gordon Sanite, Hikikomori ya. Banyak info menarik Datuk. Setiap kali diperdengarkan, kami menerima satu info yang cukup hebat yang boleh diterbiahkan dalam bentuk kekuatan yang boleh kami sebarkan pada masyarakat lain. Terima kasih Yang Hormat Datuk di atas ilmu yang telah diberikan itu tadi ya. Alhamdulillah, syukur. InsyaAllah ada masa kita berkongsi lagi sama ada di peringkat pendidikan dan juga di peringkat OUM Pahang khususnya. Terima kasih Yang Hormat Datuk. InsyaAllah kami akan InsyaAllah ada masa satu hari nanti kami akan kunjung hormat di Masjid Negeri. InsyaAllah. Bawa sejadah. Bawa sejadah. Apa mana bawa sejadah. InsyaAllah Datuk. Terima kasih Yang Hormat Datuk. Kita jumpa lagi insyaAllah. Okey, Terima kasih banyak Ustaz.